Datuk Dr. Adnan Muhammad Yusof, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sains Islam Malaysia. Dicabu Kofi Usim Sdn Berhad, Yayasan Al-Baghdadi Malaysia. Yang berusaha Dr. Haji Sulaiman Ismail, Pengetua Luar Kampus dan Pengurusan Pelajar Luar Kampus Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berusaha Dr. Muhammad Rakib bin Muhammad Sofian, Pengetua Kolej Kedaman 1 Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berusaha Haji Muhammad Nazri Muhammad Yunus, Pengarah Yayasan Al-Baghdadi Malaysia. Yang berusaha Prof. Madya Dr. Muhammad Khairid bin Mahyudin, Pensyarah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berusaha Ustaz Muhammad Syamsul Hakim bin Abdul Samad, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berusaha Cik Nur Azhar Atirah bin Ahmad Marzuki, Timbalan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Yang dihormati Barisan Fellow dan Jawatan Kuasa Siswa-siswi Kolej Kedaman 1, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sekalung puji dan tanda kesyukuran bersama kita rafakkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya, dapatlah sama-sama kita berkumpul bagi menjayakan program Aku, Kofi dan Dakwah Al-Quran Sebaik-Baik Sahabat. Majlis ingin mengambil ruang seawal waktu untuk menyatakan setinggi-tinggi penghargaan ke atas hadiran barisan panel serta hadirin hadirat sekalian ke majlis yang berbahagia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan saudara Muhammad Zuhairi Muhammad Zaini untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, di majlis yang mulia ini kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Dapat kami berkumpul di sini untuk menjayakan majlis perasmian program Aku, Kofi dan Dakwah Al-Quran Sebaik-Baik Sahabat pada hari yang barakah ini. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada kami agar mendapat kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan akhirat.
Berkatilah setiap usaha kami dalam bidang yang kami ceburi. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk mencapai kejayaan dan kemajuan diri. Anugerahkanlah kepada kami kualiti kehidupan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya Rahman Ya Rahim, dengan berkat rahmat dan inayahmu, kami memohon kepadamu agar diberikan kemudahan dan kelancaran sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya kami tiada kekuatan dan upaya melainkan dengan izin daripadamu, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Zuhairi Muhammad Zaini atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, majlis kita pada hari ini diteruskan lagi dengan sesi bacaan Al-Quran. Dengan itu, majlis berjemput dan mempersilakan saudari Ain Syahirah. Majlis berjemput dan mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada saudari Ain Syahirah atas alunan bacaan Al-Quran yang indah sebentar tadi. Majlis kini diteruskan lagi dengan ucapan daripada Pengetua Kolej Kedaman 1 iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Rakib bin Muhammad Sofian. Dengan itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam sejahtera, salam keilmuan dan salam integrasi ilmu nakli dan akli, salam madani.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir, terutamanya pada yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Adnan Muhammad Yusof, Timbalan Niat Chancellor. Wakil dari Ciamo, saya difahamkan Encik Amir tak dapat hadir. Daripada Tuan Nazri, daripada Yayasan Baghdadi, dan juga kepada pengetua-pengetua, rakan-rakan pengetua yang saya kasihi sekalian, Dr. Syazah, Dr. Shah, terima kasih hadir. Tadi pun kita ada pengerusi majlis pengetua, Dr. Sulaiman pun dah hadir sekejap tadi, tapi ada masalah kesihatan sikit. Barisan-barisan fellow yang saya kasihi sekalian dan juga Jaksa Kolej Kediaman 1. Terima kasih banyak kerana telah berusaha bertungkus lumus lah untuk menjayakan program Aku Kofi dan Dakwah ini, Al-Quran Sebaik-baik Sahabat. Saya tak nak bercakap panjang, tapi saya ingin mengucapkan penghargaan lah kepada semua, termasuk pada TNC HEPA kita, Datuk, kerana sudilah meluangkan masa sedikit pada hari ini. Pada ahli-ahli panel yang saya kasihi sekalian, Dr. Ustaz Khairi, Ustaz Syamsul, Saudari Azhar Tirah, sudi menerima jemputan kami walaupun agak-agak last minute ni. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih lah pada Tuan Nazri. Ini adalah buah fikiran beliau bersama-sama kami. Ya, dan saya rasa ini adalah satu program yang sangat baik untuk pelajar-pelajar. Tapi saya difahamkan hari ini pelajar banyak juga yang terlibat dengan tujuan tamidi, ada exam, midterm. Lepas tu tiba-tiba ada hujan pula. So mungkinlah kehadiran tu agak sedikitlah pada petang ni. Tapi apa-apa pun, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Pada pelajar-pelajar yang hadir, saya nampak juga ada bekas pelajar saya dekat sini. Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat manfaat sebaik-baiknya. Sempena dengan esok kita akan menyambut nuzul Quran. So insyaAllah lah. Semoga selepas ni saya difahamkan ramai lagi nak datang membeli juadah berbuka puasa lagi. Boleh join lah. Terima kasih pada Yayasan Al-Baghdadi kerana sponsor kita punya naskah Al-Quran, dan juga pada pihak di Ciamo sendiri yang saya rasa sangat baiklah inisiatif untuk sponsor kita punya juadah berbuka puasa pada hari ini, dan juga tabung pengetua lah. Alhamdulillah. So pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua juga ahli panel. Semoga perkongsian tuan-tuan yang saya kasihi ini dapat memberi lebih banyaklah maklumat dan juga panduan kepada pelajar-pelajar sekalian. Saya rasa setakat itu saya dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Dr. Muhammad Rakib bin Muhammad Sofian, atas ucapan sebentar tadi. Majlis tanpa melengahkan masa kini menjemput yang berusaha Haji Muhammad Nazri Muhammad Yunus, Pengarah Yayasan Al-Baghdadi Malaysia, sebagai pengatur wakil program daripada pihak Yayasan Al-Baghdadi Malaysia untuk memberi sepatah dua kata. Dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya wakil daripada Yayasan Al-Baghdadi. Terima kasih kepada TNC Profesor Datuk Dr. Adnan, barisan panel, div-div terhormat atas kehadiran ke program Aku Kofi dan Dakwah yang tajuk dia adalah Al-Quran Sebaik-baik Sahabat. Semoga program anjuran kerjasama Yayasan Al-Baghdadi dan KK1 memberi manfaat kepada para hadirin yang datang dan terus dapat berkongsilah supaya program ini dapat diteruskan bukan sahaja di sini tapi di tempat-tempat yang lain juga. Saya rasa ringkas sahaja. Kita terus kepada program forum yang kita nanti-nantikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha atas ucapan yang sebentar tadi. Majlis kini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan barisan panel dan moderator untuk mengambil tempat di atas pentas.
Majlis pada petang ini diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Encik Haji Muhammad Nazri bin Muhammad Yunus selaku moderator kita pada petang ini dan barisan panel untuk meneruskan program Aku, Kofi dan Dakwah Al-Quran Sebaik-Baik Sahabat. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi berkati majlis, sama-sama kita buka dengan Ummul Quran. Nahnu naftatih hadhil jilsah bil qiraatil Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله في الأولى والآخرة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terima kasih kepada saudara moderator majlis yang berbahagia, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, yang berbahagia Profesor Dr. Adnan. Terima kasih Profesor Datuk sudi hadir pada petang ini. 16 Ramadan, saya agak bergaya sepasang bajunya, kekal muda, yang berbahagia Profesor Datuk, yang diraikan juga Yang Berusaha Dr. Hakim selaku Pengetua Kolej Kediaman 1 Universiti Sains Islam Malaysia. Saya turut memperkenalkan juga sahabat-sahabat panel yang berada di hadapan di sebelah kiri saya, Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi Mahyudin. Selamat datang Profesor Madya ke forum kita pada petang ini, Aku, Kofi dan Dakwah Al-Quran Sebaik-Baik Sahabat. Seterusnya panel kita yang berbahagia Ustaz Muhammad Samsul Hakim bin Abdul Samad, pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Selamat datang Ustaz ke forum kita, Aku, Dakwah dan Kofi. Ini yang saya kira yang kedua. Yang pertama di library untuk makluman Profesor Datuk, dan kita sambung petang ini dalam bulan Ramadan. Yang pertama buat julung-julung kalinya di kafe Kolej Kediaman 1. Alhamdulillah. Cantik kafe dia. Tahniah yang berbahagia Pengetua Kolej Dr. Hakim. Seterusnya di hujung, satu-satunya muslimat ataupun wanita panel kita, orang muda, Timbalan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia, Saudari Cik Nur Azza Atirah binti Ahmad Marzuki. Selamat datang Saudari Timbalan yang dipertua. Kalau jadi MPP ni pilihan raya, pilihan raya kampus. Dah habis lama, okay, baik, Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman, dalam pun ada pilihan raya untuk memilih kepimpinan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama pada petang ini. Dan seterusnya adalah seluruh jawatan kuasa di peringkat kepimpinan dan pengurusan tertinggi Kolej Kediaman, juga tidak dilupakan di peringkat pentadbiran dan juga pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, dan lebih diraikan adalah sahabat ikhwah dan akhwat, mahasiswa dan mahasiswi USIM, khususnya para penghuni Kolej Kediaman pertama. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat mahasiswa, apa khabar? Baik. Kalau pagi tadi kita live untuk makluman Datuk TNC, kita live di USIM TV dalam rancangan Asbab An-Nuzul berkaitan dengan sebab-sebab penurunan ayat Al-Quran, dan Alhamdulillah kita sambung petang ini. Terima kasih juga kepada tim Strakom
Encik Azhar di hujung sana bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Pagi tadi pun beliau handle, petang pun beliau handle. Ini saya kira kalau ada bonus raya kena double pada kita punya tim yang mengendalikan live pada petang ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Aku Kofi dan Dakwah. Kalau di library sebelum puasa yang lepas itu ditanya awak kat mana? Ini saya dah tahu awak-awak sekalian dah ada kat sini. Jadi bila awak sekalian dah ada dekat sini, ayo kita mulakan round yang pertama. Saya kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi. Prof Madya adalah juga guru saya. Ni orang kata kita flashback balik Datuk ya. Guru saya berkebetulan supervisor ketika saya melengkapkan master saya. Tapi sebab PhD ni lambat mengaji, dah tua-tua pun nak belajar, tak habis-habis. Jadi kita cintakan ilmu Datuk Datuk dan juga doktor. Tapi saya nak ucapkan juga terima kasih pada Prof Madya sebab selia dengan baik, jadi saya pun selesailah master. Jadi siapa nak buat kajian boleh jumpa dengan Prof Madya, dia adalah penyelia yang baik untuk kajian-kajian. Student-student kita yang nanti jadi student postgraduate boleh sambung pengajian. Untuk round yang pertama ini saya nak mendekati Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi. Prof Madya, Al-Quran ini diturunkan mengambil masa sehingga 23 tahun. Dalam pandangan itu, mungkin Profesor Madya boleh berkongsi dengan kita tentang proses penurunan Al-Quran bermula daripada Lauh Mahfuz sehinggalah ke dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin Prof Madya boleh menceritakan serba sedikit tentang peristiwa besar yang berlaku pada tahun dan waktu yang berkenaan. Persilakan doktor. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Al-Fadil, Al-Ustaz Baik, terima kasih kepada moderator pada petang ini Tuan Haji Muhammad Nazri. Beliau saya menganggap sebagai Ahlul Quran. Sebenarnya mereka, Tuan Haji Nazri ini lebih mahir daripada saya sebenarnya. Ilmu sudah ada, hanya mengatur susun saja ilmu dalam tesis itu saja. Kemudian yang bahagia Prof Datuk Dr. Adnan TNC HEPA, tak lupa juga kepada pengetua KK1 dan yang saya hormati Ahlul Quran juga, Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim. Saya panggil Al-Quran lah pasal apa Quran. Dan juga kepada Cik Nur Aizah Timbalan YDP MPP. Bagus nak jadi panel pada petang ni. Dan juga tidak ketinggalan kepada fellow-fellow ahli tuan kuasa KK1 dan semua mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian. Soalan ringkas saya nak jawab pun secara ringkas juga. Sebab kita ada ahli Quran yang lebih memahami isu-isu Quran, maka saya petik daripada ulama menyebut bahawa Al-Quran ini cara penurunannya itu sangat unik. Okay. Kita diwajibkan beriman dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Injil, Zabur, Zabur, Taurat, Injil, Quran, ya kitab dan juga suhuf. Semua ini merupakan kalamullah SWT. Dan Al-Quran merupakan satu kitab yang terakhir yang diturunkan. Mengikut para ulama, diturunkan oleh Allah SWT, letakkan Quran itu di Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan sekaligus di sama'id dunia, iaitu di langit bumi sekaligus 30 juzuk.
Kemudian daripada sama dunia itu untuk diturunkan ke dunia, untuk diberikan kepada Nabi Muhammad kita dan umatnya itu diturunkan secara berangsur-angsur mengikut keperluan, hajat dan peristiwa yang berlaku. Jadi selama 23 tahun. Dan ayat tersebut tidak diturunkan melainkan di tempat yang paling mulia di dunia ni. Mekah, Madinah. Tak diturunkan di tempat yang lain sebab dua tempat ini tempat yang suci, tempat yang mulia. Sehingga disebut oleh para ulama bahawa terdapat 80 surah diturunkan di dalam di Mekah dan juga lebih kurang 30 surah diturunkan di Madinah. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan di tempat yang baik dan kepada orang yang paling baik di muka bumi ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah SAW pula mengajar para sahabat Al-Quran dengan cara talaqi. Dengan cara bertalaqi, para sahabat ambil daripada mulut Nabi. Kemudian para sahabat juga menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah-pelepah tamar, di batu-batu, di kulit-kulit. Sehinggalah berlakunya peperangan Al-Yamamah. Jadi dalam peperangan Al-Yamamah ni banyak para qura' atau para hufaz mengikut sejarah telah pun meninggal dunia. Mereka berperang. Orang ahli Quran ni mereka bukan hanya baca Quran. Mereka juga berjihad. Berjihad menentang kumpulan-kumpulan pemberontak yang dimakan sebagai peperangan Yamamah. Di situ ada Musailamah Al-Kazab. Maka dibunuh Musailamah Al-Kazab ni. Namun demikian sebagai ahli Quran dia juga manusia. Dia juga mati. Syahid. Oleh kerana dalam peperangan tersebut ramai hufaz-hufaz ataupun qura'-qura' ni meninggal, maka telah memberi satu kesan yang besar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar pun berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq, menyatakan kebimbangannya mengenai Al-Quran kalau tidak dikumpulkan supaya tidak hilang di muka bumi ini. Maka berkali-kali menurut sejarah Sayyidina Umar bermesyuarat, cakap kepada Abu Bakar Siddiq sehinggalah terbuka hati Abu Bakar Siddiq untuk menerima cadangan Umar Abdul Khattab untuk mengumpulkan keseluruhan Al-Quran yang telah diajar oleh Nabi dalam satu mushaf. Ini sebab itu kemuliaan para sahabat ini Nabi puji. Para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar, Ali dan yang lain-lain, Osman, semua itu adalah orang-orang yang menjaga agama. Okey. Kemudian apabila Abu Bakar Siddiq telah menerima pandangan Sayyidina Umar untuk mengumpulkan mushaf, maka Sayyidina Abu Bakar telah menugaskan Zaid bin Sabit, kalau tidak salah, merupakan seorang sahabat yang menghafal Quran, untuk membuat satu pekerjaan yang mulia, iaitu mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Maka bekerjalah Zaid bin Sabit ini mencari para sahabat yang menghafal Quran dan juga mengumpulkan tulisan-tulisan daripada pelbagai sumber, sehingga akan untuk menjaga keaslian Al-Quran itu, Zaid bin Sabit meletakkan syarat 2 saksi bagi para sahabat yang ingin menyebut ataupun melafazkan ayat-ayat yang tertentu untuk disimpan dan diletakkan di dalam mushaf. Jadi menurut para ulama, walaupun Zaid bin Sabit telah hafal semua, tapi Zaid bin Sabit letakkan 2 saksi sebagai al-mubalaghah fil ihtiyat. Mubalaghah ni fil ihtiyat ni supaya ambil jalan berhati-hati, supaya Al-Quran tu terjaga dengan mengambil 2 saksi. Benarkah orang ini, A ni mengaji kat Nabi, ambil kat Nabi, dengar kat Nabi? 2 saksi. Maka akhirnya Al-Quranul Karim pun telah pun diletakkan di dalam satu mushaf. Jadi kemudian mushaf tersebut disimpan oleh Sayyidina Umar, kemudian disimpan pula oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Kemudian pula Al-Quran ini asalnya diturunkan dalam keadaan yang tidak berbaris, tidak bertitik. Jadi kalau kita sekarang ni, kalau kata nak baca Quran, kita kena berterima kasih kepada beberapa tokoh-tokoh seperti Yusuf
Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan Abu Aswad Ad-Duwali. Okay, mereka lah yang meletakkan baris dan titik untuk memudahkan umat yang ajam ini untuk membaca Al-Quranul Karim. Sehingga kan disebut oleh para ulama dengan cara yang detail. Saya kagum jugalah bahawa Al-Quran itu sehingga dikira detail huruf-huruf dalam Al-Quran tu. Sebagai contoh, saya sebutkan di sini. Sebagai contoh, huruf alif ada 48,822. Ulama ambil kira. Huruf ba ada 11,428. Sampai huruf-huruf yang lain. Dan disebut juga, dicatat juga nuktah, titik. Ada 15,600 1,56,681. Itu titik. Kemudian fathah, baris fathah dihitung oleh para ulama ada 93,243. Dhammah ada 40,804 dan baris-baris yang lain. Saya jarang jumpa kitab yang boleh cerita detail. Kitab ni nipis, tapi cerita detail tentang kemuliaan Quran tu direkod dengan sebegitu detail berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Jadi pendek kata di sini Al-Quran diturun dengan cara yang mulia, diturunkan kepada Nabi kita yang mulia, diturunkan kepada umat yang paling mulia. Jadi di sinilah menjadi mulia. Kenapa? Kerana Al-Quran itu sendiri merupakan kalamullah. Yang mana kalau orang yang baca Quran ni, dia sendiri yang akan menjadi mulia disebabkan oleh kalamullah yang berada dalam dada kita. Jadi Al-Quran ini memang perlu kita belajar secara talaqi daripada guru yang mahir supaya makhraj yang disebutkan betul, tajwid yang betul dan terpelihara Al-Quran itu sendiri daripada satu nasi ke satu nasi sampai kepada kita sekarang. Dan Al-Quran lah satu-satunya kitab yang kita boleh baca secara melihat dan secara hafalan membanding dengan kitab-kitab daripada umat yang terdahulu. Mengikut para ulama, kitab Injil, Taurat, Zabur, umat dia tak boleh membaca secara menghafal. Umatnya boleh membaca secara melihat. Tetapi para nabi boleh membaca secara zahirul qalbi. Ini di antara satu perbezaan di antara kitab yang terdahulu dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini umat Nabi Muhammad boleh membaca secara melihat ataupun dengan menghafal. Ini ada satu perbezaan dan kemuliaan Al-Quran yang mana Allah SWT beri kepada kita kelebihan boleh membaca secara melihat ataupun secara zahirul qalbi, secara hafalan, dan diberi pahala kepada kita. Dan menurut para ulama pula, Al-Quran ini kalau siapa baca pun sama ada faham ataupun tak faham, tetap diberi pahala oleh Allah SWT. Kerana apa? Kata Ibnu Hajar, kerana dita'abud bitilawatihi. Jadi janganlah kita ni rasa merendah diri. Saya tak faham Quran, saya tak mau baca. Patutnya kita kena baca Quran. Faham atau tidak, tetap mendapat ganjaran. Kerana apa? Kemuliaannya itu dita'abud bitilawatihi. Lafaz-lafaz yang kita baca itu dikira oleh Allah SWT dan diberi pahala kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khairi atas kupasan. Saya tertarik dengan apa yang Doktor sebut tadi tentang membaca Al-Quran ni. Alhamdulillah, sahabat-sahabat teman hadirin, para pendengar dan sahabat-sahabat mahasiswa yang hadir pada petang ini, kita masih lagi direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada penglihatan yang baik, ada pendengaran yang baik. Tetapi kita belum diuji. Tanpa penglihatan, tanpa pendengaran, bagaimana kita nak merasa nikmat untuk membaca Al-Quran? Saya pasti Usim ada jawapan untuk itu kerana dia ada Ummi Maktum Center. Dan kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke-16 pada tarikh 16 Ramadan ini kita masih lagi dalam kalangan yang celik mata dan ada pendengaran yang baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya meneruskan kepada panel kita yang kedua, suka saya
memaklumkan kepada para student ataupun mahasiswa dan mahasiswi yang baru tiba boleh mendaftar dan boleh mengambil senaskah seorang Al-Quran yang dibekalkan daripada Yayasan Al-Baghdadi. Saya dimaklumkan ini untuk 50 ataupun 75 hadirin yang terawal. Begitu juga dengan kopi Richiamo, kopinya tak dibawa tapi ambil kupon. Jadi nanti klaim di Richiamo Yusim, boleh minta dan order yang panas-panas. Tapi jangan order siang hari lah. Dah nak berbuka, kalau tak sempat hari ni, besok boleh ambil. Ataupun saya dimaklumkan waktu operasinya bermula jam 4 petang sehingga 10 malam. Lepas tarawih, pelajar-pelajar bawa kupon, klaim, minum di sana. Jadi ini mungkin ada yang tak perasan, mereka mungkin fikir Richiamo buka sehingga jam 7 malam seperti hari biasa, tapi untuk Ramadan kita ucapkan terima kasih. Di belakang ada Encik Amir, managernya di sana. Jadi kupon kalau tak jumpa boleh kejar yang berbaju merah di belakang. Jangan kejar berbaju merah di depan. Ini Datuk TNC kita. Jangan diganggu. Yang kupon boleh kejar yang berbaju merah di belakang, Encik Amir, untuk pastikan anda tidak terlepas. Baik, itu tentang kita punya makan minum. Yang lebih penting ialah makanan kepada rohani kita. Saya teruskan untuk sesi yang seterusnya ini dengan Ustaz Samsul. Ustaz, yang ada di hadapan kita ni Ustaz, semuanya adalah manusia. Yang bukan manusia kita tak nampak. Maka mereka yang bernama manusia ini adalah generasi. Jadi bagaimana pandangan yang Ustaz boleh sebut di sini tentang kita memerlukan generasi Al-Quran, tetapi persoalannya bagaimana mahu kita membentuk generasi Al-Quran yang berkenaan, cabaran dan juga halangannya, ataupun halangan dan juga cabaran. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawal amma ba'. Ustaz Nazri, sahabat sepanel senior saya masa sekolah menengah lagi, Profesor Madya Dr. Khairi. Duduk serumah sewa dulu, sempatlah berguru dengan beliau. Ni kira tu corona jugalah. Itu juga dengan panel yang ketiga, Saudari Azati, tak dilupakan Prof. Datuk, Ketua Fellow untuk KK1, barisan fellow-fellow yang ada serta seluruh anak-anak murid yang bersama pada petang ini. Alhamdulillah. Tadi Dr. Khairi ataupun Prof. Madya Dr. Khairi dah cerita Al-Quran dah turun pada kita tak kurang daripada 1400 tahun yang dulu. Dan semenjak daripada itulah ia telah pun dibudayakan untuk dibacakan. Dan daripada pembacaan itulah kita dapat melihat kesan-kesannya pada setiap generasi, satu generasi demi generasi yang terhasil daripada pembacaan dan juga didikan Al-Quran, dan yang paling menyerlah tak lain tak bukanlah seperti mana yang diungkapkan oleh Imam Syahid Said Qutb rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Ma'alimut fit Tariq dalam muka surat yang ke-11, yang beliau berikan gelaran kepada generasi yang pertama yang mendapat didikan langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Jailul Quranil Farid, satu generasi Al-Quran yang sangat-sangat unik. Dekat mana uniknya generasi ini? Berbanding kalau kita katakan hari ini, masyarakat yang membaca Al-Quran kira-kiranya lebih ramai daripada kalangan yang pernah hidup pada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kalau kita nak buat satu ratio berbanding mereka yang pernah hidup pada zaman Nabi dan juga para sahabat ridwanullahi taala alim, sekurang-kurangnya kalau kita ambil angka golongan yang bersama-sama dengan baginda sewaktu berlakunya Hajatul Wada' sekitar dalam 140,000 orang sahaja. Sedangkan hari ini bilangan umat Islam telah pun mencecah hampir 2 bilion masyarakatnya, dan setiap Muslim itu dijangkakan ataupun kita letakkan sangkaan sekurang-kurangnya berkeupayaan untuk membaca Al-Quran seminimanya. Maksudnya golongan pembaca Al-Quran itu telah pun banyak. Tetapi bagaimana untuk nak mengembalikan kehebatan generasi yang awal yang telah pun diberikan pengiktirafannya oleh ummah seluruhnya adalah generasi yang begitu unik lagi istimewa. Bukan kerana mereka itu memiliki kemajuan dalam kehidupan daripada kebendaannya,
Bukan disebabkan mereka itu mendapat tempat-tempat yang istimewa daripada masyarakat dunianya, disebabkan oleh apa pun yang nak diukur daripada dunianya. Tetapi istimewanya mereka itu kerana mereka dilihat benar-benar hidup dan menghayati kehidupan Al-Qurannya. Inilah sebenarnya cabaran dan juga halangan yang terbesar kita semua. Alhamdulillah, bilangan yang celik Al-Quran semakin bertambah hari ke hari. Bahkan kalau kita nak buat pertandingan tilawah Al-Quran, berapa tahun dah kita menang. Orang harap pun kalah dengan kita. Tetapi kita merindui ungkapan yang pernah diungkapkan oleh sahabat Nabi Abdullah ibni Mas'ud. Bagaimana mereka ini tak kala mana membaca Al-Quran bukan takat membaca dengan bacaan seperti mana kita, dengan suara yang sedap, dengan lagu burdah yang begitu indah. Tetapi kata Abdullah ibni Mas'ud, kunna la natajawazu 10 ayatin hatta na'rifa ma'anihin wal 'amalu bihin. Kami ini jenis manusia yang mana kalau kami baca ayat-ayat Al-Quran, kami takkan langkaui 10 ayat. Melainkan kami akan betul-betul faham akan makna-maknanya dan kami akan beramal dengan setiap ayat-ayat yang kami faham maknanya. Inilah yang kita nakkan daripada kehidupan kita sebagai orang yang telah pun ada Al-Quran dalam diri kita, iaitulah bagaimana untuk menghayati kehidupan dengan Al-Quran. Sedangkan pada hari ini kehidupan yang lebih digilai mungkin K-pop, Ustaz. Anak-anak macam mana? Mana yang lebih digilai? K-pop ke kehidupan dengan Al-Quran? Kehidupan dengan Al-Quran tak glamour. Siapa dia tu? Orang hafal Al-Quran ataupun orang yang boleh baca Al-Quran? Kau boleh nyanyi lagu K-pop tak? Itu lebih penting contohnya. Ataupun kita kata kehidupan orang-orang yang memilih lain daripada kehidupan Al-Quran itu. Selebriti di pentas-pentas hiburan mungkin lebih bernilai tinggi daripada orang-orang yang ada Al-Quran dalam diri mereka. Sedangkan kalau kita dengar ungkapan orang-orang yang telah mendahului kita dengan kenikmatan hidup dengan Al-Quran, cukup kalau kita bawakan satu syair yang diungkapkan oleh Al-Imam Syatibi rahmatullahi ta'ala ketika mana dia merakamkan bait-bait awalan bagi Hirzul Amani, bait-bait yang merakamkan tentang ilmu qiraat. Dia kata apa dia? Wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Dia kata sesungguhnya yang namanya kitab Allah inilah penolong yang paling terpercaya. Kalau kita hidup pada hari ini kita mencari kawan. Orang kata dunia hari ini kalau tak ada kawan susah nak hidup. Tapi bila mana orang melihat Al-Quran, mungkin orang pandang dengan sebelah mata apa yang saya boleh dapat daripada Al-Quran. Sedangkan kata Imam Syatibi, itulah penolong yang paling terpercaya. Sebab apa? Sebab Nabi telah menjanjikan Iqra'ul Quran. Hadis daripada Abi Umamah, riwayat Imam Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi kata itulah kawan yang paling terpercaya akan membantu kamu ketika mana kamu senang dan ketika mana kamu susah. Dilanjutkan lagi, wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila. Itulah sesuatu yang terkaya yang bersedia untuk memberikan daripada kelebihan-kelebihan bagi sesiapa yang tahu untuk mencari kelebihan di sisi Al-Quran yang dicarinya. Dan itulah kata Imam Syatibi, wa khairu jalisin, itulah teman bicara, la yumallu hadithuhu, bila mana kita berbicara dengan Al-Quran ia tidak pernah mendatangkan keboringan dalam hidup kita. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, bila mana kita ulang-ulang baca, ia bukan menambahkan kita kata kerunsingan dalam kepala seperti mana kita membaca buku-buku yang lain, tetapi pada pembacaan Al-Quran yang diulang-ulang ianya akan menambahkan lagi keindahan-keindahan dalam kehidupan kita. Tapi nak boleh sampai kita nampak keindahan tersebut, kita kena kembali balik kepada apa yang disebutkan oleh Abdullah ibni Mas'ud. Kita mesti baca Al-Quran. Bukan sekali Iqra' yang kita baca. Iqra' mesti kena sampai kepada wa rabbukal akram. Kita melihat Allah yang maha mulia yang mendatangkan Al-Quran ini sesuatu yang sangat-sangat bernilai untuk kita menjadikan ia satu-satunya teman hidup kita
yang terlebih diutamakan berbanding sekalian yang lain, yang kita bersedia untuk hidup dan bergerak bersama-sama dengannya sampailah kita kembali bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Samsul yang berkongsi bagaimana untuk kita membentuk generasi Al-Quran. Jadi untuk awak-awak yang di belakang, sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswi kita, jadi apa macam? Apakah kita rasa pada setakat petang ini duduk dalam boleh jadi generasi Al-Quran? Boleh? Dia mengangguk. Mungkin sahurnya kurang, suaranya kurang keras. Baik, tak mengapa. Tetapi as-sukut alamatul redha. Dia diam, tanda dia redha dan betul lah tu. Ini adalah generasi Al-Quran yang kita harapkan. Kita pergi kepada panel kita yang ketiga. Sahabat kita, Saudari Nur Azza, ya, timbalan YDP. Minat nak baca Quran ni mesti ada minat. Jadi bagaimana kita nak mengajak sahabat-sahabat kita merangsang untuk mendampingi Al-Quran. Supaya sahabat-sahabat kita ini, anak-anak muda ini boleh merasa dalam jiwa masing-masing itu bahawa Al-Quran adalah suatu mukjizat yang agung. Kalau siang tadi dalam sesi forum yang lain, salah seorang panel sebut, kalau dalam bulan Ramadan tidak boleh menghatam 30 juzuk, jangan harap untuk bulan lain boleh khatam 30 juzuk. Jadi apa ulasan saudari kita? Dan macam mana, boleh berkongsi sikit tak jadual harian pelajar ni, mahasiswa ni, kawan-kawan sebilik dan sebagainya untuk istiqamah dengan Al-Quran? Persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, limpahkan syurgamu padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Masya-Allah, yang saya hormati TNC Prof Adnan, Dr. Rakib selaku fellow KK1, juga kita punya moderator masya-Allah Tuan Haji Muhammad Nazri, juga Dr. Khairi, iaitu Dr. FKP lah. Kalau saya pergi FKP tak sah kalau saya tak bertentang mata dengan Dr. Khairi, masya-Allah. Dan juga Dr. Muhammad Syamsul selaku pensyarah SPKS. Masya-Allah, pertama kalinya bila saya dijemput untuk sebagai wakil mahasiswi, saya berharapkan agar mahasiswi dan saya hormati juga lah barisan-barisan pensyarah fellow daripada kolej-kolej kediaman yang lain, harap menemani saya di atas pentas ini kerana tak mampu seorang diri tanpa daripada kalian semua. Jadi insya-Allah tajuk yang dibawakan pada hari ini adalah Aku, Kofi dan Dakwah. Kita semua adalah dakwah, pendakwah yang menyeru untuk melakukan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Sebelum saya nak mulakan dengan lebih lanjut, satu firman Allah daripada surah An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu menyampaikan dakwah dengan hikmah, kebijaksanaan. Semua daripada kita kena ada rasa nak ajak semua orang. Sebab apa? Sebab kita semua adalah pendakwah, penyampai kepada kebenaran. Jadi berbaliklah pada topik kita, Al-Quran kan. Al-Quran, kitab suci kalamullah. Kan, saya nak tanya kepada semua, apa yang bila kita dekat dengan dia, kita rasa tak boleh jauh? Adakah ibu ayah yang kita rindui di rumah?
Kalau kat ibu ayah kita rasa kalau boleh nak dekat selalu. Sokmo nak dekat orang ganda kata. Kalau tak kita rasa macam tak tenang, nak berkah orang kata. Ataupun kita tak boleh jauh dengan makanan. Kalau jauh tu terngiang-ngiang bulan puasa ni. Tapi pernah tak kita rasa satu debaran, satu lintasan bila sehari tu tak baca Al-Quran? Jadi Al-Quran di manakah kita letakkan, di hati kita ataupun dah berdebu atas almari, atas meja. Jadi tepuk dada, tanyalah selera kan. Okey, jadi malam ni kita selalu pergi tarawih kan. Pernah tak kita terfikir kita selalunya bila pergi tarawih ada kawan kita yang bacaan imam yang sama, tajuk yang sama, kita dengar ayat Al-Quran yang sama, tapi ada yang baru baca 3 minit dah rasa macam panas, dah rasa macam kalau nak lari daripada solat tu, rasa macam kalau boleh nak cabut telekong tu. Tapi ada orang yang berjam-jam boleh tahan. Orang yang sama, bacaan yang sama. Jadi kat sini adalah kita tanya bagaimana hati kita, hati adalah raja. Jika baik raja itu, maka baiklah seluruhnya. Macam tu hati kita. Kalau hati kita baik, maka akan baik seluruhnya. Jadi sebab itulah di bulan Ramadan ni cuba kita tanya hati kita, bertahankah kita? Kalau perjuangan, kita tengok sebagai Dr. Khairi kata tadi, perjuangan Abu Aswad Ad-Du'ali dalam meletakkan baris pada Al-Quran, perjuangan Nabi Muhammad dalam menyampaikan kebenaran Al-Quran, dan bagaimana perjuangan kita sesama umat Islam sebagai manusia dalam mempertahankan Al-Quran, dalam kita mencintai Al-Quran tu bagaimana? Ayat cinta dari Tuhan peneman sepanjang zaman. Tapi adakah sepanjang zaman kita letakkan Al-Quran dalam hidup kita, ataupun waktu kita zaman sekolah dulu, kalau kat Mahat, saya percaya semua kat sini ada daripada Mahat, daripada sekolah agama, ibu ayah pun didik untuk sentiasa baca Al-Quran. Tapi bila kita dah masuk universiti, adakah Al-Quran tu masih busy dengan assignment, busy dengan projek, busy dengan macam-macam? Jadi seharian kita letak tak Al-Quran walaupun sehari dalam hidup kita? Cuba kita tanyakan. Jadi berbalik pada persoalan, macam mana dalam kaedah student ni lah, saya daripada student, saya sharing lah sedikit tips untuk sama-sama juga akak, saya panggil akak lah, Akak Azhar saya, untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi kan, macam mana dalam Al-Quran yang menjadikan tips untuk kita sentiasa dekat dengan Al-Quran. Okey, 4T-C. Apa dia T tu? Tampal, tulis, tadabbur, tajwid, dan C adalah circle. Okey, saya tak pandai tapi sama-sama kita berkongsi ilmu. Moga-moga kita sama-sama makan, sama-sama solat, sama-sama masuk syurga juga untuk sama-sama memahami dan mencintai Al-Quran itu. Okey, jadi first adalah tampal. Saya percaya kalau zaman sekolah dulu selalu kita dengar tak mutabaah amal. Selalunya kita akan tampal, kita tulis. Selalu jadual kelas kita akan tampal dekat dinding besar-besar sebab takut terlepas kelas. Kalau terlepas kelas, lecturer marah. Kalau lecturer marah, nanti result tak baik. Tapi pernah tak kita tampal mutabaah amal kita? Apa dia tu mutabaah amal? Checklist kita. Sehari baca Quran, selalu ada adik perempuan selalu buat kan. Checklist, kalau baca Quran sehari ni kita tik tanda. Itulah sebagai satu take note, peringatan sebab manusia mudah lupa kan. Jadi kita amalkan satu tu mutabaah amal, kita tampal untuk kita ingat supaya kita take note. Oh, hari ni kita baca, esok nak baca lagi, esok nak baca lagi. Okey. Yang kedua, kita cuba untuk tadabbur. Okey. Dalam seharian kehidupan kita ni, kat sini ada yang sebagai seorang ibu, seorang ayah, seorang pelajar, seorang student, seorang pemimpin. Sebenarnya sepanjang hidup kita ni adalah satu tadabbur, satu kehidupan kita dalam Al-Quran ni sendiri. Dalam Al-Quran, cuba kita tulis, kita keluarkan sepanjang kehidupan kita, keluarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran. Contohnya kita seorang pemimpin, dalam Al-Quran ada berkaitan dengan pemimpin. Saya stres lah, saya sedih. Kan, wanita selalunya sedih sebab apa? Kena tinggal dengan crush ke? Sebab putus cinta ke? Tapi kita lupa dalam Al-Quran sebenarnya apa dia? Ada menerangkan tentang bagaimana seorang Sri Kandi, iaitu Sayyidatina Maryam kan, dalam berhadapan dengan ujian yang banyak. Dari selembut sutra kau miliki iman yang teguh kan. Iman tak dapat diwarisi kan. Ayah boleh jadi baik, anak boleh jadi tak baik. Macam itulah juga diri kita. Kalaulah ayah mak kita ustaz, kita nak jadi apa? Jadi kita kena usahalah untuk bawa diri sendiri
ke arah bagaimana yang kita nak bawa tu. Jadi dalam ayat Al-Quran banyak sebenarnya healing. Asalnya kita kata nak healing, kita pergi apa dulu? Lari bukit ataupun menangis, call kawan. Tapi pernah tak kita call Allah dengan berdoa dan kita baca Al-Quran dalam surah Toha sebagai pelembut dalam hati kita bila kita gundah gulana. Apa lagi? Surah Yusuf kan. Bagaimana kita tengok bagaimana Nabi Yusuf berhadapan dengan ujian yang ditinggalkan oleh adik-beradik, disakiti. Bagaimana kita tengok Nabi Muhammad saya nak menyampaikan dakwah di baling batu. Semua itu adalah tersenarai sendiri dalam ayat Al-Quran. Wanita sukakan kecantikan, dalam ayat Al-Quran pun sendiri Allah ada tulis. Jadi nak cakapnya dalam seharian kehidupan kita ni sebenarnya ada tersendiri dalam Al-Quran sendiri. Jadi kalau sedih cari apa? Cari getaway atau cari kawan? Cari Allah, cari Al-Quran dulu. Kalau stres cari apa? Cari Al-Quran dulu. Jadi pentinglah kan untuk kita, sebab kita kena sedar bahawa Al-Quran ini turunkan di bulan yang mulia kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mulia melalui perantaraan Rasulullah SAW yang mulia untuk diberikan kepada kita semua manusia yang mulia ni. Jadi Allah memberikan kita sebagai sebaik-baik kejadian sebagai manusia untuk jadi manusia yang mulia. Jadi bagaimana nak jadi manusia yang mulia ni Allah sendiri faham dalam surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah tu Maha Pemurah. 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, diciptakan manusia. 'Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Jadi melalui Al-Quran inilah Allah faham, Allah tahu kita manusia, kita lemah, kita perlukan panduan. Jadi panduan dia Allah dah bagi iaitu Al-Quran. Jadi carilah Al-Quran. Okey. Ada sikit. Okey. Yang ketiga adalah tadabbur. Okey, dalam seharian kita cuba satu hari kita tadabbur satu ayat. Kita rasa macam malas kan? Kita rasa macam banyak benda nak buat, tapi cubalah kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Maksudnya kita nak jauhkan diri kita ni daripada rasa malas, sebab kita manusia. Ada waktu iman kita naik, ada waktu iman kita turun. Jadi bila melalui kita tadabbur tu, cuba kita ambil pengajaran apa yang boleh kita buat, apa yang kita boleh dapat. Okey, dalam melalui Ustaz Syahari, semua kenal kan Ustaz Syahari yang pakarlah dalam bab tadabbur juga. Beberapa adab dalam tadabbur yang telah ditekankan, ada banyak. Okey, yang saya tertariklah salah satunya, setiap ayat ada pertanyaan daripada Allah. Cuba kita baca Al-Quran, kita anggarkan sebenarnya Allah sedang bertanya kepada kita. Contohlah, kita tengok ada satu ayat Quran dalam surah Al-Adiyat menceritakan tentang kuda. Kalau kuda tuan diarahkan buat ni, dia akan patuh. Tapi pernah tak kita tanyakan sebagai satu persoalan pada diri kita, kalau Allah suruh kita buat sesuatu ni, adakah kita akan patuh ataupun tidak? Ataupun kita akan persoalkan, macam isu yang terjadi hari ni, orang tak sibuk persoalkan, perlu ke pakai tudung? Perlu ke pakai ni? Sedangkan siapa kita untuk persoalkan apa yang Allah suruh? Jadi sebagai, bila kita tadabbur ayat Quran ni, cuba kita untuk adab yang terakhir adalah, salah satunya adalah turunkan ego. Bila kita tadabbur, cuba kita turunkan ego untuk tidak merasakan bahawa kita dah tahu ayat tu. Tapi kita cuba untuk merasakan bahawa sebenarnya ini adalah satu hadiah daripada Allah untuk kita sentiasa berada pada jalan yang benar. Okey. Jadi seterusnya, last kali adalah cari circle. Pentinglah untuk kita berada dengan kawan-kawan circle yang baik. Sebab untuk kita ada satu geng yang boleh sama-sama untuk bincangkan tentang Al-Quran. Selalu kita berkumpul, kita bincang tentang apa? Gosip pasal apa, isu apa? Abang Tesla, isu apa lagi? Tapi cuba kita duduk dengan kawan, bincang tentang isu-isu yang boleh mendatangkan manfaat. Salah satunya isu tentang Al-Quran. Okey, jadi yang terakhir adalah taranum tajwid. Cuba kita perbaiki tajwid kita dan taranum. Sebenarnya ada orang melalui taranum ni dengan kita selalu dengar bacaan-bacaan qori, bacaan yang kita minat, untuk kita rasa lebih tertarik lagi untuk membaca Al-Quran. Jadi semoga kita terus ada semangat untuk mencintai Al-Quran tu lagi dan lagi. Bagaimana Laila dan Majnun boleh mandi tak basah kerana cinta, macam itulah juga kita tak tenang kalau tak baca Al-Quran. Jadi wallahu a'lam.
Terima kasih kepada kakak Azza Atirah. Saya rasa muda Prof Datuk. Sebab bila sahabat kita kata kakak, kita jadi muda. Tapi yang saya nak berkongsi ni ialah betul. Kalau saya di rumah, bila anak balik asrama, saya rasa kita rasa jadi muda. Sebab yang anak nombor 3 umurnya masih sekolah rendah. Jadi kita tengok, wah kita muda lagi. Sampai hari Jumaat, Sabtu, Ahad, kita jadi tua. Sebab bila anak-anak balik daripada asrama, baru kita ingat bahawa umur sudah hampir separuh abad. Jadi saya ingat mungkin yang lain lebih terasa tentang soal itu. Anak-anak balik daripada hostel, universiti, anak-anak balik daripada perantauan dengan keluarga dan sebagainya. Mungkin akan, bila mereka balik, kita rasa tua. Mereka tak ada, kita rasa muda. Tetapi seperti yang telah disebutkan oleh saudari Nur Azza sebentar tadi, bahawa antara tipnya adalah tampal, tadabbur, cari rakan-rakan yang baik. Saya kira ada benarnya, kerana kita mengambil contoh bahawa dalam bulan selain daripada Ramadan, kita tak ada solat sunat tarawih. Bayangkan dalam bulan yang lain, apakah kita mampu untuk solat 8 rakaat, 10 rakaat ataupun 20 rakaat? Tak mampu. Tetapi Allah datangkan kemuliaan bulan Ramadan, ada suasana, ada jemaah yang baik, mereka solat 8, 10 ataupun 20 rakaat, tiba-tiba tidak semena-mena, walaupun kita tak pernah pun solat selepas isyak itu more than ataupun sampai ke tahap 8, 10, 20 rakaat, tiba-tiba dalam bulan Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya apa? Sebab kita berdamping dengan komuniti dan jemaah yang baik. Saya pergi pada pusingan kedua sebelum saya buka kepada audien untuk bertanya soalan. Mungkin ringkas sedikit kita pusingan kedua ini, Prof Madya, Doktor, Ustaz dan juga Saudari Azza. Mungkin soalannya begini, untuk Dr. Khairi, boleh berkongsi sedikit Doktor tentang ciri-ciri dan kelebihan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup. 3 minit Doktor, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Terima kasih kepada moderator Tuan Haji Nazri. Jadi apakah kelebihan menjadikan Quran sebagai peneman hidup? Iaitu Al-Quranul Karim, satu kitab yang menjadi panduan kepada kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rugi kita bertemankan Al-Quran dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran itu sendiri sebanyak mana yang kita mampu. Kerana disebut dalam hadis-hadis Nabi mengenai kedudukan Al-Quran ini, kelebihannya ialah di antaranya idza ahabba ahadukum an yuhaddisa rabbahu falyaqra al-Quran. Ada juga disebut dalam hadis-hadis yang lain, idza arada an yukallima ma'allah falyaqra al-Quran. Di sini, pada hadis ini kita dapati bahawa orang-orang yang mahu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala hendaklah membaca Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, satu zikir yang paling afdal daripada zikir-zikir yang lain, kerana Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pencipta kita, dan kedudukan Allah Ta'ala itu sebagai Rabb itu mengatasi kelebihan daripada makhluk-makhluknya. Jadi kalau siapa baca Quran, dia dapat kelebihan sebab dia adalah kalamullah. Dan juga orang yang banyak baca Quran juga, dia akan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Sebab disebut dalam satu hadis, man qara al-Quran faka'annama syafahani. Barang siapa yang membaca Quran seolah-olah dia sedang bersyafahah Al-Quran daripada aku. Sebab kita mengambil daripada guru kita, kita baca daripada guru kita baca daripada guru ke guru, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni telah jauh daripada segi tahunnya dengan Rasulullah SAW, tapi kita dekat dengan Nabi disebabkan oleh kita baca Al-Quranul Karim yang kita ambil daripada guru kita sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara cara-cara dan yang paling terbaik sekali ialah
Al-Quran itu sendiri dapat menyucikan hati kita daripada segala kotoran-kotoran, sifat mazmumah seperti riak, malas, ujub dan sebagainya. Sehingga disebut di dalam satu hadis Nabi SAW, innal quluba tasda'u kama yasda'u hadid wa ma jilawa ya Rasulullah tilawatul Quran. Yakni kita ni dalam mengaji ni banyak cabaran. Malasnya, khayalnya, angan-angannya. Bagaimana nak menghapuskan segala sifat-sifat tersebut yang ada dalam diri kita? Iaitu dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, bukan memperbanyakkan baca Facebook, Instagram. Kita kalau baca Facebook 3 jam pun kita rasa, kita tak terasa, rasa lazat. Instagram kita baca, tak terasa kalau 3 jam seronok. Tapi kalau Quran, baca 5 minit mengantuk lah, tak larat lah dan sebagainya. Itu adalah gangguan dan cubaan dalam melemahkan iman kita. Jadi kita kena baca Quran supaya hati kita dapat dibersihkan dengan bacaan Quran. Apabila hati kita bersih, jadi otak ibadat itu terletak kepada hati yang bersih. Maka mengaji kita pun baik, tidur kita baik, ibadat kita baik, semuanya datang daripada keberkatan daripada membaca Al-Quranul Karim. Baik, di antara cara-cara kita nak baca Al-Quranul Karim ialah kita hendaklah berwuduk. Okay? Menghadap kiblat, menutup aurat dan membaca Al-Quran itu dengan tartil, jangan terlalu cepat sampai tak dengar apa. Kadang-kadang kita baca Quran tu nak cepat sampai bunyi tak boleh. Baca tu biar dengar ha-nya, alifnya bagi elok. Kemudian itu syarat yang zahir. Syarat yang batin pula kita baca dengan hati yang hadir. Jangan baca tapi kepala tu ingat benda lain. Baca dengan memahami maksud Quran. Tadabbur maksud Quran. Mentadabbur apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang. Baik, akhir sekali ialah saya nak minta semua mahasiswa dan mahasiswi ini baca doa bersama-sama saya. Boleh tak? Akhir sekali apa? Kita baca doa Al-Quranul Karim, iaitu Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, allimna minhu ma jahilna, farzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, merdu sungguh. Tak sangka saya Profesor Madya Dr. Khairi ada bakat doa. Memang cukup merdu dan saya kira ni kita kena buka kelas satu ni doktor. Kan? Kelas nasyid. Baik, terima kasih doktor. Mengingatkan kita itu doa yang baik. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, doa ini perlu kita laksanakan. Dan saya tertarik dengan yang Dr. Prof Madya sebut tadi tentang kadang-kala dengan Al-Quran ni masa tu cukup lihat. Tetapi bila kita scroll WhatsApp tu, sampai telefon panas. Bateri nak habis. 1 jam dia scroll je. Daripada satu grup pergi grup ni, grup Kiah pergi grup Siti, daripada grup Siti pergi grup Abu, grup ex alumni sekolah, patah balik grup pejabat, masuk grup fakulti. Inilah 1 jam telefon panas, bateri habis. Tapi untuk Al-Quran, kita usahakan sama-sama sebab nak baca Al-Quran 1 juzuk, saya kira plus minus pun Ustaz, Doktor dalam sejam juga kan untuk satu juzuk. Jadi baik, terus kepada Ustaz Samsul. Ustaz mungkin ada pengalaman dengan surahnya, hafalannya. Kadang-kadang orang yang menghafal ni, saya tengok Quran dia dahsyat. Kadang-kadang kita pun rasa tak mampu kan, maknanya Quran sentiasa di sisi. Kalau anak tu saya tengok dia menghafal tu, kulit-kulit dah tak ada. Kulit Al-Quran tak ada, isi ada insya-Allah. Tapi yang kita cukup tertarik adalah bukan soal fizikal Al-Quran itu. Tetapi adalah
konten dan hafalannya serta penterjemahan dan implementasinya. Mungkin Ustaz boleh berkongsi satu surah ataupun ayat Al-Quran yang boleh kita jadikan pegangan hidup dan kenapa ayat tersebut Ustaz? Kenapa? Baik, terima kasih Ustaz. Silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Mungkin bagi orang lain ada ayat-ayat yang lain yang mungkin lebih suka untuk dijadikan sebagai teman perjalanan kehidupan ini. Tapi daripada keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 6,236 ayat ini, ada satu ayat yang apa pun jadi dalam hidup, itulah ayat yang saya akan tuju pertama. Ayat yang kedua daripada surah Taha, yang mana Allah sebutkan, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Manusia dalam kehidupan, tak kiralah dulu ataupun sekarang, mesti punya satu matlamat hidup yang ingin dikecap. Apa dia? Kalau tanyalah kepada semua, sekarang ni saya yakin matlamat yang terhampir kita nak segera berbuka insya-Allah. Tapi kalau ditanyakan untuk apa untuk disegerakan berbuka? Supaya rasa kenyang di perut. Untuk apa perlu kepada rasa kenyang di perut? Supaya hati saya gembira. Untuk apa hati itu perlu bergembira? Supaya saya merasai kemuncaknya ialah bahagia. Apapun matlamat hidup manusia yang nak dicapai terhampir ataupun terkemudian, masing-masing mencari bahagia. Tetapi bahagia yang bagaimana yang ingin dicapai dalam hidup, apa yang kita pilih untuk menjadikan kita bahagia, itulah yang akan menentukan bahagia yang sebenar. Dalam pencarian banyak-banyak bahagia, orang yang mencari dengan gaji yang tinggi, orang yang mencari dengan kawan yang ramai, orang yang mencari dengan kekuasaan yang hebat, orang yang mencari dengan segala macam benda. Satu yang Tuhan sebutkan, tidak kami turunkan akan Al-Quran ini untuk membuatkan kamu wahai Muhammad menderita dengannya. Kenapa didatangkan dengan ayat yang sebegini? Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, Ma anzalna alaika litat'aba wa tablugha minal juhdi ma qad balagat. Kata Ibnul Jauzi ketika mana mentafsirkan ayat ini, dia kata Allah seolah-olah menyebutkan kepada Nabi, kami tidak turunkan akan Al-Quran itu untuk membuatkan kamu akan berletih-letih dan kamu akan terpaksa membanting sekalian usaha kamu untuk capai apa yang kamu nak capai dalam hidup kamu. Al-Quran takkan membuatkan kamu jadi begini. Sebaliknya, setiap kali kita hidup dengan Al-Quran, walaupun kita akan berpenat lelah dengannya daripada bacaannya, walaupun kamu akan terpaksa membanting seluruh usaha kamu untuk kamu menjadi khadam kepadanya, tetapi ia sama sekali takkan sama seperti mana yang dirasai oleh orang-orang yang berpenat lelah untuk apa yang lain daripadanya. Kamu takkan dapat merasai seperti mana orang lain yang telah pun membanting usaha dia untuk mencapai sesuatu yang lain daripada Al-Quran. Kalau orang yang berpenat lelah untuk yang lain daripada Al-Quran, mereka akan mengakhiri kehidupan mereka dengan wajah-wajah kekesalan terhadap keletihan yang mereka telah habiskan hari tersebut. Tetapi orang yang menghabisi kehidupannya dengan keletihan dan juga kesungguhan untuk hidup dengan Al-Quran, penamat bagi kehidupannya adalah senyuman yang akan memancar daripada kehidupan dia. Bayangkan satu tragedi yang pernah saya lihat di hadapan mata saya. Seorang sahabat yang tidur di sebelah saya pada lewat malam hari ketika mana saya buat kerja pada jam 2 pagi, menaip sesuatu dalam tulisan-tulisan. Sahabat yang tidur di sebelah saya dalam keadaan tidurnya yang nyenyak, baru saja dalam dengkuran yang sangat dahsyat, tiba-tiba tangannya menunjuk ke atas, membacakan ayat, Ya ukhta Harun ma kana abuki mar'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Dalam tidur, mengigaunya pun mengigau Al-Quran. Agak-agak kalau orang sampai mengigaunya, mengigau Al-Quran, agak-agak bahagia tak di hidup siang hari dengan Al-Quran? Pikir-pikirkan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Samsul. Petikan daripada ayat kedua surah Taha, itu pegangannya. Jadi saya kira untuk hadirin sebelum saya terlupa, forum suka mengingatkan, kalau sehingga hari ini, sehingga ke saat ini kita tidak ada sepotong pun ayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai pegangan hidup, ayo kita contohi apa yang telah disebutkan, dikongsikan oleh Ustaz Samsul sebentar tadi. Kita mulai hari ini, pilih satu ayat Al-Quran, tulis terjemahannya,
baca tafsirnya dan cari tadabburnya. Mudah-mudahan beza graduan ataupun yang bergraduasi daripada USIM, dia setidak-tidaknya sekurang-kurangnya ada satu ayat Al-Quran, satu potong yang dia pegang, dia faham maknanya, dia faham tafsirnya, dia faham tadabbur ayat yang berkenaan. Jadi saya kira kalau nak jadi polisi, saya serah kepada Datuk TNC fikir. Mungkin berkeliling, pelajar USIM wajib ada satu potong pegangan ayat Al-Quran. Jadi dia kena buat satu macam assignment dia dan dia kena bentang juga kepada pensyarah-pensyarah. Wallahualam, mungkin itu satu usaha dan amal yang baik daripada Ustaz Samsul yang saya kira perlu sahabat-sahabat mahasiswa laksanakan dan boleh praktiskan. Baik, kita terus kepada sahabat kita, saudari Nurul Azza Atirah. Tadi disebut tentang bagaimana tips untuk membaca, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi bagaimana pandangan kakak, ukhti kita dari sudut untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sebaik-baik sahabat dalam kehidupan, khususnya dalam kalangan anak-anak muda. Bagaimana itu boleh kita lakukan? Dipersilakan ukhti. Okay, terima kasih kepada moderator. Masya Allah. Ketika dadamu terasa sesak oleh polusi dunia yang begitu pekat, maka ketahuilah Al-Quran itu laksana oksigen yang jika kau hidup, hidupmu akan selamat. Ia memberimu manfaat, menunjukkan solusi yang tepat, meninggikan darjat dan memberimu syafaat. Ibnu Rajab. Bagaimana nak jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita? Al-Quran dalam surah Ar-Ra'du ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Bila kita pandang sahabat kita, kita nampak jadi lebih tenang atau rasa menyampah. Bila kita pandang kita punya kawan, kita rasa lebih bahagia atau rasa kalau boleh nak dia tak ada lagi bagus. Tapi kita lupa, kita ada satu sahabat yang bila kita baru pandang, belum baca, belum pegang, hati kita akan rasa lagi bahagia kalau bukan Al-Quran. Jadi Al-Quranlah yang menjadikan kita tenang. First, kita kena ingat Al-Quran adalah yang menjadikan kita tenang, yang perlu untuk kita dekatkan dia, kan? Hanya Allah saja yang menjadi sandaran cinta saat hati rasa duka lara. Al-Quran yang menjadi pendamping hidup kita. Jadi first, kita kena rasa Al-Quran inilah penenang hidup kita. Kedua, kita selalu rasa single lah kak. Selalulah sebagai seorang student risau kalau single tak kahwin. Dia tak tahu yang kat atas pentas ni pun single. Nak katanya apa dia? Kita risau hidup kita single. Tapi kita tak sedar yang ke akhirat nanti kita akan single juga. Seorang diri di alam barzah. Jadi Al-Quran inilah yang memberikan kita syafaat. Jadi kita kena jadikan Al-Quran ni sungguh-sungguh sebagai sahabat yang akan bagi syafaat dekat kita bila kita single kat kubur nanti. Dia yang akan selamatkan kita. Dia yang akan jadi sahabat baik kita. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Kan Al-Quran adalah sebagai sahabat kita. Jadi, saya nak tanya satu soalan kepada semua. Pencuri apa yang tak ditangkap oleh polis? Pencuri bukan pencuri hati tapi pencuri masa. Pencuri masa yang buatkan kita halang daripada nak membaca surat cinta daripada Allah, yang membuatkan kita rasa susah nak berdating dengan Allah melalui Al-Quran. Kita rasa resah, kita rasa macam tak ada orang dengan kita. Tapi kita lupa kita ada jalan yang Allah dah bagi, iaitu Al-Quran sebagai sahabat hidup kita, sebagai teman hidup kita, hidup dan mati kita kerana Allah kan. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku, hanyalah untukmu Allah. Jadi bagaimana bila kita cinta Allah, kita akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pendamping hidup kita. Jadi kita kena sedar Al-Quran ni sebagai miracle. Dia ada satu magic kan. Selalu kita rasa kawanlah sebagai pendengar setia kita, tapi cuba kita baca Al-Quran ni dengan penuh makna, seolah-olah Allah sedang berkata-kata dengan kita. Jadi
Sebab apa? Okey, biarkan kertas itu berlayar tapi hati kita tak cinta kepada Al-Quran. Okey, saya nak cakap last kan. Last, cuba kita bukan sekadar kita sahaja yang ada rasa cinta terhadap Al-Quran tu, kita memahami dan memaknai tahu doktor. Tapi kalau doktor bantu saya, macam itulah juga kehidupan kita perlu untuk kita bantu dan ajak kawan-kawan kita untuk sama-sama membaca dan mentadabbur Al-Quran. Maksudnya kita tak syok sendiri dengan Al-Quran. Kita ajak kawan-kawan, terima kasih doktor, kita ajak orang sekeliling kita untuk sama-sama baca Al-Quran. Hayati Al-Quran. Selalu orang kata, takutlah nak ajak orang, nanti orang kata acak-acak ustazah, acak-acak ustaz. Tapi biar saja orang hina, biar di pandangan manusia engkau bagaikan sampah kerana ingin mengajak kebaikan, menyeru kepada mencintai Al-Quran, asalkan di pandangan Allah engkau bagaikan permata yang semakin bersinar setiap kali ingin mengajak kepada kebaikan. Jadi moga-moga sahabat, sebagaimana di kertas jatuh, doktor membantu saya, Al-Quran pun akan membantu kita di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ukhti Azza Atirah. Ukhti, Ana ada satu tempat untuk dating nak baca Al-Quran tu. Tahu tak dekat mana? Kita nak cadangkan dekat Richiamo Usim boleh. Jadi sambil-sambil menunggu ataupun selepas tarawih, bawa Quran, nak habiskan lagi 10 muka, boleh dating untuk baca Al-Quran. Ya? Tadi sebut tentang nak bersahabat dengan Al-Quran. Jadi Encik Amir sila buka Richiamo untuk sahabat-sahabat kita duduk baca Al-Quran dengan tertib, insya-Allah. Baik, seterusnya kita sudah sampai ke penghujung masa mencemburui kita. Saya buka satu soalan sekiranya ada daripada kalangan mahasiswa ataupun mahasiswi. Dipersilakan. Floor. Silakan Cik Amir. Soalan? Oh ya. Okay, baik. Kalau Tuan Manager Ciamu nak tanya, saya terkejut. Baik, sila. Sahabat-sahabat, pelajar, ada? Okey, baik. Sila. Ada mic untuk ukhti kita di bawah? Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Soalan berbicara tentang soal dakwah. Soalannya berbunyi, adakah boleh untuk kita merasa cukup dan selesa dengan peringkat dakwah yang paling rendah, iaitu melalui hati? Ataupun kewajipan tersebut adalah menurut kemampuan seseorang. Maka macam mana untuk kita mengukur kemampuan kita tu? Wallahualam. Baik, soalan berkaitan dengan tingkatan dakwah, apakah ada cara dan kai ukur nak ukur kita punya level dakwah tu peringkat mana, begitu? Okey, baik. Ataupun lebih ada yang difaham oleh panel kita, saya teruskan kepada orang dakwah FKP, Profesor Madya Doktor, persilakan memberikan respon kepada persoalan, seterusnya rumusan doktor tentang forum kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Untuk kita nak dakwah ni, kita nak ukur agak payah. Dakwah ni adalah kerja bagi setiap daripada kita semua. Kullu man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Setiap seorang itu yang mengucap la ilaha illallah itu adalah da'i. Sama ada daripada fakulti kepimpinan pengurusan kah, fakulti medical kah, dentist kah, syariah kah, Quran Sunnah, semuanya adalah da'i. Jadi pengukuran tu kita tak dapat nak letak, tapi bagaimana nak merancang dakwah tu boleh. Yang pertama, buat kertas kerja yang betul. Pastikan sasarannya di mana, tempatnya di mana, bajetnya di mana, programnya bagaimana. Kemudian bila masuk buat dakwah, baru kita tahu di mana, baru kita tahu peringkat mana kita ada kemampuan kita dalam dakwah. Sekiranya dakwah ni tidak dilakukan secara fizikal, tidak dihayati, kita tidak akan tahu sejauh mana kita ni ada berdakwah. Jadi kerja dakwah ni kena buat semua. Sama ada dengan perkataan, perbuatan, doa, semuanya dikira sebagai dakwah. Jadi begitulah. Jadi dakwah ni bukan kerja sembang, dia kerja buat. Jadi buat kata kerja, cari sasaran,
cari tempat, bajet, program, insya-Allah kita akan tahu peringkat mana kita ni berada dalam dakwah. Wallahu a'lam. Kesimpulannya. Kesimpulannya ialah marilah kita sama-sama membaca Quran. Janganlah tinggal Quran walaupun satu hari. Bacalah Quran sebanyak mana yang kita mampu. Yang paling penting kali ialah kita baca dan amal dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah kita jadi orang yang berjaya dunia akhirat. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Khairi atas kupasan, respon dan rumusan. Saya persilakan Ustaz Syamsul untuk mengupas dan rumusan. Terima kasih. Kita meneguk segelas kopi Richiamo menghilangkan dahaga kita, khususnya bagi kita berpuasa, itu sesuatu yang sudah meletakkan lazat bagi hidup kita. Tapi daripada sekalian yang lazat-lazat di dunia ini, takkan ada sesuatu pun yang akan dapat menandingi kelazatan tak kala mana kita membacakan ayat-ayat Allah dan hidup dengannya. So fikir-fikirkan, wallahu alam. Assalamualaikum. Masya Allah, seteguk kopi Richiamo dibaca bersebelahan dengan Al-Quran, Yayasan Al-Baghdadi, insyaAllah, komplit. Baik, saya terus kepada yang di hujung, ukhti kita, Saudari Nur Azzah, silakan rumusan bagi forum kita pada hari ini, Al-Quran sebaik-baik sahabat, silakan. Okey. Kalau kopi warna hitam, bila kita tuang pun warna hitam. Macam tu juga hati kita kalau putih, maka luarnya pun akan putih. Jadi cantikkanlah hati kita dengan sentiasa membaca Al-Quran, jadikan dia sebagai sahabat. Wallahu a'lam. Terima kasih ukhti, tapi jangan bimbang, minum kopi tidak menghitamkan hati, insyaAllah, itu pasti. Baik, seterusnya sahabat-sahabat, sekali lagi majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada para panelis kita. Yang berbahagia Ustaz Syamsul, pakar rujuk kita dalam bidang Al-Quran. Terima kasih juga kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khairi, juga pakar rujuk kita dalam bidang kepimpinan dan pengurusan juga Al-Quran. Dan juga tidak kita lupakan ukhti kita, timbalan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia, Saudari Nur Azzah Atirah. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama kita pada petang ini. Dan juga tidak kita lupakan forum Aku Kofi dan Dakwah Al-Quran sebaik-baik sahabat, mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Aznan selaku timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Orangnya tawaduk, daripada tak ada datuk sampai ada datuk, inilah orangnya, profesional, cukup tinggi ilmunya. Saya bersahabat dengan beliau, banyak yang saya belajar dengan beliau. Kacak orangnya, saya agak bergaya petang ini. Terima kasih Profesor Datuk kerana kesediaan hadir bersama-sama mendengar. Jadi seterusnya terima kasih juga diucapkan kepada Richiamo Yusim atas sumbangan. Orang kata kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Hari ini kalau 50-70 kopi, nanti tambah-tambahlah lagi insya-Allah. Juga terima kasih kepada tim daripada Yayasan Al-Baghdadi yang sudi bersama-sama. Terima kasih juga kepada penganjur utama Kolej Kediaman 1 Yusim, Dr. Hakim dan tim, dan juga Majlis Perwakilan Mahasiswa yang mendukung program ini bersama-sama dengan jawatan kuasa Kolej KK1. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan juga yang lebih dimuliakan para pendengar dan juga hadirin dan hadirat ikhwah dan akhwat yang bersama-sama pada malam ini. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu saja. Tidak kami lupakan Strakom Yusim, Pusat Komunikasi Strategik. Tak ada komunikasi, tak ada yang strategik, tak bersiaran kita pada hari ini secara live ataupun rekod. Jadi terima kasih pada tim Strakom yang sudi sama-sama, Encik Azhar dan tim, juga sahabat-sahabat mereka yang hadir pada petang ini. Jadi saya kira itulah sahaja daripada pihak kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqali haza astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, kita kembali dalam siri-siri forum yang akan datang. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis.